Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Julai 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Peguam Muhammad Syafiee Abdullah dan firmannya tidak lagi mewakili Najib Razak dalam rayuan akhir bekas Perdana Menteri itu bagi kes rasuah SRC International. Dalam surat kepada Mahkamah Persekutuan, firma Syafiee & Co memaklumkan Najib telah memberhentikan khidmatnya serta-merta petang semalam. Firma itu menambah bahawa Najib telah melantik firma Tetuan Zaid Ibrahim, Suflan Tish Liu & Partners sebagai peguam cara baru. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafiee yang bertugas di Syafiee & Co mengesahkan kandungan surat itu. Rayuan akhir bagi kes SRC International dijadualkan untuk didengar di Mahkamah Persekutuan selama 10 hari dari 15 hingga 26 Ogos. Syafiee Abdullah sebelum ini mengetuai pasukan peguam yang membela Najib dalam kes tersebut. Pada 8 Disember tahun lalu, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan pada 2020 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mendapati dia bersalah dan menjatuhkan hukuman. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta bagi pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan RM42 juta dana SRC. Baik, sementara itu, Peguam baru Najib memohon Mahkamah Persekutuan menangguhkan pendengaran rayuan kes rasuah SRC yang dijadual bulan depan. Surat dari firma guaman Zaid Ibrahim Suflan TH Liu & Partners menyatakan ini kerana mereka baru sahaja dilantik mewakili bekas Perdana Menteri itu. Surat yang ditandatangani Peguam Liu Teck Huat menyatakan Najib telah mengarahkan mereka untuk memohon penangguhan pendengaran yang dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 26 Ogos. Liu berkata permohonan itu dibuat atas sebab satu rombongan baru telah mengambil alih pengendalian perkara di atas bagi pihak perayu. Katanya lagi pasukan peguam baru yang diketuai Hisham Teh Pok Tek akan mewakili Najib dalam rayuan akhir kes SRC dengan dirinya dan Ruben Matiaravanam sebagai peguam bersama. Firma itu juga berkata mereka diarahkan untuk menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membatalkan permohonan Najib agar peguam Diraja United Kingdom, Jonathan Laidlaw mewakilinya dalam rayuan ini. Terdahulu hari ini, Najib dilaporkan telah menggugurkan firma guaman Syafiee & Co milik Muhammad Syafiee Abdullah sebagai peguam yang mewakilinya bagi rayuan ini. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menafikan dia ada menerima dana politik berjumlah RM2.6 juta daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB. Bercakap kepada pemberita di Langkawi semalam, Dr. Mahathir menyatakan dia bersedia dipanggil SPRM bagi menjawab dakwaan tersebut. Ketika perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam, saksi penting pendakwaan David Tan Siong Soon menamakan 4 lagi pemimpin politik sebagai penerima dana UKSB. Selain Dr. Mahathir, bekas pengurus pentadbiran UKSB itu turut menamakan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan, bekas Timbalan Presiden MCA Chan Kong Choi dan bekas Setiausaha Agung MCA Ong Kah Chuan sebagai penerima. Sementara itu, menurut laporan The Star, Chan menyifatkan dakwaan dia menerima RM7.8 juta daripada UKSB sebagai tidak berasas dan dia sedia disiasat pihak berkuasa. Syahril dan Ong juga turut menafikan bahawa mereka menerima dana daripada syarikat itu. Dalam satu kenyataan semalam, Syahril berkata dia tidak mempunyai sebarang pengetahuan berkenaan buku leja milik UKSB yang mengaitkan dirinya. Dalam pada itu, Ong memberitahu Malaysia kini bahawa dakwaan terhadapnya adalah tidak adil dan pihak yang membuat dakwaan itu perlu menunjukkan semua bukti dan perincian kepada awam dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memerintahkan Ketua UMNO Sungai Besar, Jam Mamat Yunus, membayar RM300,000 kepada Ahli Parlimen Seputih, Teresa Kok.
Bayaran itu sebagai ganti rugi berhubung ucapannya pada 2017 yang menuduh Kok menyalahgunakan dana Yayasan Warisan Anak Selangor. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Arif Emran Arifin membuat perintah itu selepas membenarkan saman fitnah Kok terhadap pemimpin UMNO itu. Arif turut memerintahkan Jamal yang tidak hadir ke mahkamah hari ini membayar RM50,000 lagi sebagai kos dan mengeluarkan injaksi untuk melarang dia atau ejennya daripada mengulangi dakwaan itu. So basically, it's a clear vindication that YB Teresa Kok Soo Soon is not a corrupt politician. That's very important because she's never been accused of corruption. She's never been in any way been investigated before, and it was unfortunate that she had to be facing an investigation by NSCC, all for nothing, just because somebody had to make a report. They had to get into that kind of a difficulty, and I think this has to stop. I felt that, I thank the court for vindicating me. And I hope that he will not repeat this anymore. Because for all these defamatory statements from him, he has to pay for it. Selain Kok, Jamal sebelum ini juga mendakwa beberapa ahli politik dari Kuala Lumpur dan Selangor telah menggunakan dana untuk bantuan kebajikan tersebut demi kepentingan peribadi. Berita seterusnya. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah memohon maaf kepada seorang aktivis alam sekitar kerana lewat menghadiri satu acara minggu lalu. Menulis secara peribadi kepada Nur Jihan Abu Bakar, Tengku Hassanal memaklumkan baginda lewat kerana tidak sihat dan mengambil langkah pencegahan. Melalui hantaran di Instastory-nya, baginda juga meminta polis tidak menyiasat Nur Jihan kerana meluahkan perasaan tidak puas hati di media sosial terhadap baginda. Nur Jihan yang merupakan pengerusi Persatuan Pencinta Alam Malaysia Pahang disiasat atas dakwaan menghina Tengku Hassanal menerusi ciapan Twitter pada 18 Julai yang telah dipadam. Dia menulis bahawa Tengku Hassanal dan beberapa pegawai tinggi lewat 2 jam ke program pemulihan ekosistem Zon Penampan iaitu acara penanaman pokok di Pantai Cenoh Kemaman Terengganu. Portal The Vibes melaporkan Nur Jihan mempertahankan tulisan itu kerana berasa terhina kerana menunggu lama setelah bangun awal pagi ke acara itu. Sementara itu, Tengku Hassanal terbuka menerima kritikan dengan meminta orang ramai tidak membuat laporan polis terhadap pereka grafik kontroversi Fahmi Reza. Karya Fahmi itu menunjukkan seorang pemuda bertengkolok melakukan tekan tubi merujuk kepada kempen media sosial cabaran tekan tubi untuk alam sekitar tahun lalu yang turut disokong baginda. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen PAC Hal Ehwal Antarabangsa akan menyiasat rampasan aset Malaysia oleh waris Kesultanan Sulu. PAC buat masa ini bercadang memanggil Menteri Luar Saifuddin Abdullah, Peguam Negara Idrus Harun dan Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Prosiding berhubung isu ini wajar dimulakan selepas beberapa usul yang dikemukakan oleh ahli yang berhormat di bawah Peraturan Masyarakat 18.1 dan 2 ditolak untuk dibahas dalam Dewan Rakyat. Maka Jawatankuasa Hal Ehwal Antarabangsa telah berbincang dan berpandangan bahawa tuntutan waris Sultan Sulu adalah isu yang sangat serius dan sekiranya tidak ditangani dengan baik berpotensi menjejaskan kepentingan negara. Pengerusi PSC Salahuddin Ayub berkata, prosiding tersebut dijangka bermula pada 11 Ogos. Isu rampasan aset Petronas di luar negara oleh waris Kesultanan Sulu sebelum ini mencetuskan kekecohan di Dewan Rakyat apabila Speaker Azhar Azizan Harun menolak usul membahaskan perkara itu. Kerajaan kemudian mengadakan sesi taklimat tertutup untuk ahli-ahli parlimen di sebuah hotel di Kuala Lumpur berhubung tuntutan waris Kesultanan Sulu itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.